Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Mahathir kata, persekutuan bantu negeri miskin termasuk Johor. Ini memang luar biasa. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan semua pihak bahawa penubuhan Persekutuan Malaysia pada 1963 antara lain adalah untuk membantu negeri-negeri miskin di Semenanjung. Dr. Mahathir berkata, bagaimanapun ada negeri yang sudah memiliki kekayaan, namun kini seolah-olah enggan berkongsi hasil negeri dengan persekutuan. Kita buat persekutuan supaya kita boleh bantu negeri yang miskin oleh negeri yang kaya. Pada mulanya semua miskin, Johor pun miskin. Bila kita merdeka, kerajaan persekutuan perlu bantu Johor dan semua negeri lain. Sekarang, Johor menjadi kaya. Dia tak nak bagi dia punya duit. Itu tak bolehlah, kata Mahathir. Sarawak pun bukan dia sampai tak bagi duit. Dia cuma minta sikit je. Kita bagi, katanya pada sidang media di sini hari ini. Sebelum ini, media melaporkan pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menitahkan kerajaan melakukan reformasi pada sistem persekutuan dan Johor perlu dilayan sebagai rakan kongsi. Tunku Ismail juga mencadangkan parti politik di Johor bersatu dan dikenali sebagai Gabungan Bangsa Johor bagi menjamin kepentingan negeri seperti mana yang dilakukan Sarawak untuk berunding lebih berkesan dengan persekutuan. Dr. Mahathir berkata, Johor tidak mungkin menjadi sebuah negeri yang merdeka jika enggan menyertai persekutuan pada 1963. Kata Mahathir, Johor adalah negeri pertama yang menghantar dan menandatangani perjanjian McMichael kepada British. Tanpa negeri lain, Johor akan jadi koloni. British bukan jadi negeri merdeka. Dia koloni Britain, kata Mahathir lagi. Tentunya pengakuan dan juga jawapan Mahathir ini akan menjadi satu polemik yang sangat besar. Belum tahu lagi apa reaksi daripada TMJ, Tunku Mahkota Johor, iaitu Tunku Ismail, apabila Mahathir jawab seperti ini. Mungkin baginda mempunyai pendapat yang sendiri. Dan lebih menarik ialah idea ataupun cadangan daripada Tunku pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang menitahkan kerajaan melakukan reformasi dan cadangan baginda supaya parti politik di Johor bersatu dan dikenali sebagai Gabungan Bangsa Johor bagi menjamin kepentingan negeri seperti mana yang dilakukan Sarawak untuk berunding lebih berkesan dengan persekutuan. Di Sabah dan di Sarawak sudah ada gabungan parti yang mewakili parti-parti tempatan. Kalau di Sarawak ada Gabungan Rakyat Sarawak. Di Sabah pula ada Gabungan Parti Sabah, GPS dan GRS. Gabungan Rakyat Sabah dan juga Gabungan Parti di Sarawak ini semua dilihat mempunyai lebih kekuasa, lebih pengaruh untuk mendapatkan layanan seperti yang dikatakan oleh Sultan Ibrahim, dikatakan oleh Tunku Ismail bahawa kerajaan melakukan reformasi pada sistem persekutuan dan Johor perlu dilayan sebagai rakan kongsi. Ini satu isu yang paling panas. Kita tunggu apa pula reaksi TMJ selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini paling panas hari ini. SPRM merampas duit berjumlah 4,4 juta. Wow. Jika difikir-fikirkan ini, saya dapat memberikan satu imajinasi, dapat membayangkan. Kalaulah duit itu dalam bentuk tunai, mungkin ianya berada di mana-mana, bertimbun, bertabur di sana-sini. Kalau anda masih ingat lagi, dulu ada kes yang pernah berlaku. Apabila diserbu SPRM, dikatakan uang itu ada di mana-mana. Di almari ada,
di kabinet ada, di peti-peti ada, di mana-mana duit. Dan bila dihitung, lebih 100 juta. Tak tahulah nak buat macam mana kalau duit begitu banyak. Berapa hari dikira hari itu pun saya dah tak ingat. Anda mungkin boleh cari maklumat tersebut. Tapi yang menariknya hari ini, 11 orang pegawai kastam telah ditahan. Berpunca daripada sindiket seludup yang mana SPRM turut merampas duit sebanyak 4,4 juta. Hebatnya SPRM sekarang melakukan tangkapan dan juga penyitaan dan juga rampasan. Dulu jarang sekali kita mendengar perkara-perkara begitu. Kalau kita dengar pun seakan-akan itu seperti luar biasa magic. Tapi sekarang ini makin hari makin sudah biasa kita dengar. Bermaksud SPRM menjalankan tugas dengan begitu baik sekali. Sesuailah apabila Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang terhadap rasuah secara habis-habisan. Bermaksud apa yang Anwar cakap memang dia buat dan menakutkan lebih ramai orang. SPRM juga menahan 6 individu dan merampas wang tunai yang dipercayai hasil daripada rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 17 individu termasuk 11 pegawai kastam bagi membantu siasatan kes penyeludupan barangan import dan elak cukai di Pelabuhan Klang, membabitkan ketirisan berjumlah RM3,5 bilion sejak 10 tahun lalu. Wow, ini kes yang dikorek sejak 10 tahun lalu, melibatkan jumlah yang bukan alang-alang, bukan calang-calang. 3,5 bilion, itu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, saudara-saudara sekalian. Kalaulah itu tidak tiris, pasti banyak boleh digunakan. Sumber berkata, hasil siasatan SPRM juga berjaya merampas wang tunai berjumlah 4,4 juta dipercayai diperoleh secara rasuah oleh pegawai kastam terlibat. SPRM turut menyita 4 unit motosikal Yamaha XMAX setiap satunya berharga kira-kira RM28,000, Toyota Alphard bernilai lebih RM200,000, sebuah kereta BMW, barangan kemas, jam tangan mewah, dan sebidang lot tanah yang semuanya dibeli dengan wang tunai. Wow, memang gila lah punya kaya ni kan. Bayangkan jumlah-jumlah itu, 28,000, 200,000, sebuah kereta BMW, barang kemas, jam tangan mewah, tanah pula dibeli dengan tunai. Ini kalau bukan orang yang kaya raya, jutawan tahap gaban, tak mungkinlah beli-beli benda-benda tu. Menurut sumber, SPRM turut membekukan 12 akaun syarikat dan individu dengan anggaran nilai berjumlah RM2 juta. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM, Ahmad Kushairi Yahya, ketika dihubungi, mengesahkan semua individu tersebut ditahan bagi membantu siasatan. SPRM dan Kastam dalam operasi bersama awal bulan lalu menahan 19 kontena mengandungi pelbagai barangan import dengan 5 daripadanya mengandungi pelbagai jenis barangan bercukai termasuk lampu LED, lampu solar dan tin daging babi diproses. Semua kontena tersebut diisytiharkan sebagai barangan import termasuk kerusi roda, tekstil dan jamban duduk bagi mengelakkan cukai. Pihak berkuasa juga sedang memburu seorang lelaki warga Singapura yang disyaki dalam sindiket berkenan. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Jom sokong tindakan kerajaan menghapuskan rasuah. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini cerita menantu Muhyiddin Yassin. Persoalannya sudah ditangkap atau belum, sudah serah diri atau belum, sudah diketahui tempatnya atau belum. Semuanya itu hanya diketahui kalau
ada orang yang bocorkan. Ada yang merayu supaya Muhyiddin Yassin memberitahu lokasi menantunya. Ada juga yang memberitahu supaya Muhyiddin merayu kepada menantunya supaya pulang ke Malaysia untuk selesaikan kesnya. Tapi lain pula cerita. SPRM kata disahkan. SPRM belum lagi menerima panggilan menantu Muhyiddin untuk serah diri. Wah, ada netizen kata boleh tahan juga lihatnya menantu Muhyiddin ini untuk pulang ke Malaysia. Mereka persoalkan apa sebenarnya yang menjadi ketakutan kepada menantu Muhyiddin ini sehingga sanggup tak pulang ke Malaysia. Mereka bertanya, mereka samakan dan mereka bandingkan menantu Muhyiddin dengan Raja Pelarian iaitu Raja Petra Kamarudin yang tak balik-balik ke Malaysia lagi. Kata mereka, apa yang ditakuti sangat? Kalau benar tak salah, kenapa tak pulang ke Malaysia? Kalau salah, memanglah patut takut, kata mereka lagi. Jadi itu sebabnya apabila SPRM mengesahkan menantu Muhyiddin belum menelpon atau membuat panggilan atau serah diri, ramai orang yang marah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan masih belum menerima panggilan daripada ahli perniagaan Datuk Muhammad Adlan Berhan, iaitu menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung pertuduhan pecah amanah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya masih meneruskan usaha mengesan keberadaan Muhammad Adlan selain meminta individu tersebut untuk menyerah diri dan menghadapi pertuduhan yang dikenakan. Tindakan lanjut setakat ini, kita masih teruskan usaha dengan polis antarabangsa atau Interpol dan pihak berkuasa lain bagi mengesan beliau, kata Azam Baki. Azam berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran buku The Sin of Corruption, A Religious Perspective oleh Transparency International Malaysia TI Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Khamis. Sinar Harian pada Februari melaporkan bahawa Azam mengesahkan siasatan ke atas Muhammad Adlan sudah lengkap, namun keberadaan individu berkenan belum dikenal pasti, memandangkan beliau tidak pulang ke tanah air selepas keluar dari Malaysia pada Mei tahun lalu. Jelasnya, Muhammad Adlan perlu kembali ke tanah air bagi menghadapi pertuduhan oleh SPRM membabitkan kes pecah amanah jenayah CBT. Pada Oktober tahun lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain memberitahu telah menyerahkan dokumen kepada Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad. Beberapa dokumen termasuk draft pertuduhan kes membabitkan dua individu terlibat diserahkan kepada PDRM bagi melengkapkan permohonan notis merah. Tindakan memanggil Muhammad Adlan dilakukan oleh SPRM membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Rosmah terima barangan mewah daripada 48 vendor di 14 bidang kuasa. Ini pendedahan paling luar biasa. 1MDB mendakwa Rosmah Mansur adalah penerima barangan mewah yang dibeli dengan dana 348 juta US dollar antara 2010 hingga 2014. Dana Kekayaan Negara Malaysia yang bermasalah itu mendakwa barangan mewah berkenan diperoleh daripada 48 vendor berbeza di 14 bidang kuasa berbeza. Ini dinyatakan dalam penyataan tuntutan 1MDB dalam saman 346 juta US dollar terhadap isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini dipenjara.
Pernyataan tuntutan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Selasa lalu, kira-kira 4 minggu selepas writ saman difailkan pada 9 Mei lalu. Planatif pertama 1MDB mendakwa bahawa bayaran untuk barangan mewah itu yang didakwa diterima oleh defendant pertama iaitu Rosmah dibuat dengan dana yang diselewengkan dalam 5 fasa penipuan yang didakwa. Dalam wang itu bertujuan untuk digunakan untuk pelaburan. Antara tempoh 2010 dan 2014, 8 entiti yang berdaftar dalam bidang kuasa luar pesisir termasuk pada masa yang penting planatif ke-7 hingga ke-11 secara kolektif, entiti yang membayar luar pesisir membuat 320 pembayaran berjumlah US dollar 346,10,489 US dollar kepada 48 vendor berasaskan barangan mewah yang berbeza, kurang daripada 14 bidang kuasa. 14 bidang kuasa, bayaran-bayaran ini telah dibuat untuk pembelian barangan mewah oleh dan bagi defendant pertama, dan barangan mewah ini telah diterima oleh defendant pertama. Bayaran-bayaran tersebut dapat dikesan kepada dan atau memiliki wang yang telah diselewengkan daripada planatif-planatif pertama hingga ke-6, iaitu dana. Bayaran-bayaran tersebut dan penerimaan beneficial barangan mewah oleh defendant pertama merupakan sebahagian daripada skim fraud dan pengubuhan wang haram yang lebih luas yang telah dirancang oleh antara mereka atau antara lain bekas Perdana Menteri Najib Razak, proksi-proksi Najib Razak dan bekas-bekas fiduciary dan pemegang amanah planatif-planatif pertama hingga ke-6, di mana berbilion ringgit Malaysia telah diselewengkan dan digubah melalui pelbagai entiti luar pesisir. Pada dasarnya, dana planatif-planatif pertama hingga ke-6 yang sepatutnya digunakan untuk pelaburan dalam pelbagai usaha niaga telah sebaliknya dipindahkan secara salah atau fraud kepada entiti-entiti yang didaftarkan di bidang kuasa luar pesisir yang tidak mempunyai kaitan dengan atau tidak mempunyai tujuan yang sah berkenaan dengan objektif-objektif pelaburan planatif pertama hingga ke-6 yang didakwa. Planatif kedua hingga ke-5 ialah anak syarikat 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera. Ini pendedahan yang luar biasa daripada SPRM. SPRM mendedahkan bahawa ada peringkat lebih tinggi terlibat isu rasuah daftar nikah di Perlis. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) percaya ada individu di peringkat lebih tinggi terlibat dalam kes penerimaan suapan berjumlah lebih RM1 juta dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, berdasarkan siasatan dilakukan ke atas 3 suspek termasuk seorang pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis mendapati ada kemungkinan penglibatan pihak lain. Setakat ini belum ada tangkapan baharu, namun demikian saya tidak menolak kemungkinan ada peringkat lebih tinggi yang terlibat. Di sini pentingnya untuk diketahui ke mana wang itu pergi dan siapa lagi yang terlibat dalam skandal mendaftarkan mereka ingin berpoligami di Thailand dengan secara tidak betul, katanya, kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan pertandingan debat anti rasuah Institut Pendidikan Tinggi Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM 2024 di Universiti Teknologi Petronas di Tronoh di sini pada Ahad. Azam Baki berkata siasatan dijalankan SPRM berkait kes itu juga akan menjurus untuk mengesan pasangan terlibat kerana memilih jalan mudah menggunakan ejen di Jabatan Agama Islam untuk mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan wang rasuah. Dalam siasatan ini, kita tidak ada keperluan
untuk membuat penyiasatan kenapa mereka bernikah dan berpoligami di Thailand. Pentingnya, pasangan ini apabila balik ke Malaysia terutama di Perlis, mereka daftarkan pernikahan dengan cara yang tidak mengikut prosedur, yaitu secara rasuah katanya. Mengulas lanjut, Azam berkata SPRM telah membuat permohonan untuk membekukan akaun 3 suspek yang ditangkap dan disyaki terlibat dalam sindiket berkenaan. Langkah itu bagi membolehkan pasukan siasatan mengetahui apa yang telah berlaku dengan wang yang masuk ke dalam akaun mereka dan apa yang telah dibelanjakan, katanya. Tempoh reman 3 suspek berusia 25 hingga 52 tahun telah dilanjutkan selama 3 hari lagi sehingga 12 Jun ini. Selain pegawai kanan Jaibs yang menjadi suspek utama, 2 lagi yang ditahan merupakan imam masjid dan anaknya juga pemilik syarikat bertindak sebagai perunding dan menguruskan urusan pernikahan di Perlis. Mereka disiasat atau ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung penerimaan rasuah suapan berjumlah Rp1.183.140 dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis sejak April 2022 hingga Jun 2023. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.